Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ucapkan pada semua anak-anak tahun 4. InsyaAllah kita boleh mulakan kelas kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, insya-Allah untuk pelajaran pada minggu ini kita hanya menggunakan buku teks dan buku tulis. Kalau sebelum ni kita dah pun belajar ada 8 jenis tanda baca. Tanda baca. Jadi untuk unit-unit yang seterusnya kita akan tengok setiap tanda baca tersebut dengan lebih mendalam. Okey, hari ini kita akan buat tanda noktah dan koma. Untuk unit 2, buku teks muka surat 10. Buku teks muka surat 10. Kalau di tangan antum belum ada buku teks, antum boleh pausekan video dan ambil buku teks. Okey, Muallim nak tegaskan dan Muallim nak maklumkan. Bermula daripada minggu ini, okey, semua kelas Muallim tak akan bagi slide. Muallim tak akan bagi slide rujukan dan Muallim tak akan bagi apa-apa gambar. Sebab apa? Sebab Muallim dapati ramai yang tidak menonton video yang Muallim dan Muallimah antum berikan. Biasanya pelajar hanya menonton depan, tapi isi di tengah dan di belakang antum tak tengok. Jadi Muallim nak ingatkan bahawa walaupun kita belajar dari rumah, tapi ini adalah amanah dan tanggungjawab. Amanah ni adalah sesuatu yang wajib kita tunaikan. Orang yang tidak amanah, dia mempunyai salah satu ciri daripada orang munafik. Jadi kita cuba sebaik boleh elakkan daripada kita mempunyai ciri-ciri orang munafik. Okey. Jadi Muallim nak antum tengok semua video daripada Muallim dan Muallimah antum dari saat pertama sampailah akhir. Sebab apa? Ini adalah amanah antum. Semua isi-isi dan penjelasan yang terkandung dalam video tersebut antum perlu praktikkan, fahamkan dalam pelajaran antum, dalam kehidupan harian antum. Bukan kita saja-saja buat video untuk antum tonton macam tonton TV, tak. Tapi ini adalah amanah antum. Jadi Muallim nak antum tunaikan amanah dengan baik. Dan jadi apa yang Muallim boleh buat, yang Muallim boleh ikhtiarkan ialah Muallim tak nak bagi dah slides ataupun gambar. Muallim hanya bagi 100% melalui video. Itu je cara Muallim untuk membantu antum. Bukan Muallim menghukum, tapi untuk bantu antum. Macam mana untuk tunaikan amanah dengan lebih baik. Supaya antum boleh faham apa yang antum belajar. Kalau antum tak faham, dah tonton video tapi ada persoalan yang antum nak tanya pada Muallim, okey, Muallim sangat berbesar hati untuk terima soalan tersebut. Antum boleh WhatsApp Muallim, bagi salam. Okey. Adab bila kita bagi WhatsApp pada guru ataupun sesiapa saja. Kan kita kena bagi salam. Bagi salam, kemudian perkenalkan diri. Dah perkenalkan diri, tanyalah apa yang antum nak tanya. Okey. Okey, sekarang insya-Allah kita boleh mulakan. Okey, kita fokus pada pelajaran kita pula. Okey. Unit 2, tanda noktah dan koma. Okey, baca bersama dengan Muallim. Baca dan fahami. Pertama sekali,
Okey, Mualim minta maafnya ada bunyi. Itu bunyi hamster Mualim, dia minum air. Okey. Kita tengok pada objektif. Objektif pelajaran kita. Objektif ni maknanya apa yang kita perlu tahu daripada subjek ni. Daripada topik ni, apa yang kita perlu tahu? Yang pertama ialah mengenal dan menyebut fungsi noktah dan tanda soal. Fungsi noktah dan tanda soal. Yang ni antum kalau perhatikan. Dia bukannya tanda soal ni sebenarnya. Dia adalah tanda koma. Ada sedikit kesilapan teknikal dalam buku teks antum. Mengenal dan menyebut fungsi noktah dan tanda koma. Yang kedua, membaca dan menulis ayat yang mengandungi tanda noktah dan tanda koma. Okey. Apa dia tanda noktah? Tanda noktah ialah tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Di sini pun antum boleh tengok. Ada tanda noktah. Sebagai contoh ialah, bapa saya seorang guru. Ini adalah ayat yang sempurna. Dia bukan ayat tanya, bukan ayat seru. Ini adalah ayat penyata. Dan diakhiri dengan titik. Seterusnya kita akan tengok poin yang kedua. Tanda singkatan nama jabatan. Tanda singkatan nama jabatan. Organisasi, pertubuhan dan syarikat. Okey, bila kita gunakan tanda noktah ialah bila kita gunakan singkatan. Macam minggu lepas yang Mualim dah bagi tahu, SKTR, Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan. S titik K titik T titik R titik. Kalau sekolah antum pula, SRIM. S titik R titik I titik M titik. Tapi kalau antum perhatikan, kebanyakan tanda signboard sekarang dia tak mengikut format yang skema yang secara tradisional atau skema yang betul. Kebanyakannya just tulis macam tu je. Okey, contohnya. Pangkalan TLDM. Maaf ya, pangkalan TLDM. Ta kita bunyikan sebagai T. L, D, dal sebagai D, mim sebagai M. Pangkalan TLDM. TLDM ni apa Mualim? TLDM ni ialah Tentera Laut Diraja Malaysia. Short form dia TLDM. Terletak di Lumut, Perak. Okey, ayat dia. Pangkalan TLDM terletak di Lumut, Perak. Semua ada titik di sini. Okey, dan di akhir ayat mesti ada titik. Kemudian, titik juga digunakan sebagai tanda selepas setiap nombor senarai. Ataupun senarai nombor. Okey, contoh. Kereta keluaran syarikat Proton seperti, okey, nombor 1. Nampak? Nombor 1, kemudian selepas nombor 1 ni ada titik. Selepas nombor 1 dia ada titik. Sama lah macam yang antum tengah baca ni. Lepas daripada nombor 2, dia mesti ada titik. Lepas daripada nombor 3 ada titik. Okey. Jadi, nombor 1 kita tengok ni, Saga. Nombor 2, Wira. Nombor 3, Wajah. Nombor 4, Perdana. Okey. Okey, kita tengok sini info Jawi. Walaupun dia kecil, kita kena bagi tumpuan. Kita baca juga. Kerana apa? Di situlah kadang-kadang dia ada keyword yang penting. Okey. Singkatan nama jawatan, pangkat dan tempat tidak digalakkan ditulis dalam ejaan Jawi. Sebab apa? Bila antum buat ayat, okey, dia cuba bagi tahu bila antum buat ayat, antum jangan tiba-tiba je tulis macam ni. Pangkalan TLDM terletak di Lumut, Perak. Tapi apa yang antum perlu tulis ialah Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam kurungan baru antum tulis TLDM. Terletak di Lumut, Perak. Dia lebih perupa. Sebab barangkali singkatan yang kita guna tu orang lain tak tahu. Bila orang tak tahu, boleh jadi markah ditolak dari situ. Okey, seterusnya.
Tengok muka surat 11. Buku teks muka surat 11. Tengok pada tanda koma. Tanda koma. Tanda koma ialah tanda yang memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contoh 1, 2, 3, dan 4. Di sini contoh dia pun ada yang tak kena. Dia sepatutnya mesti ada titik. Di akhir ayat mesti ada titik. Tengok buku teks antum tu, tolong tuliskan titik untuk dia. Sebab dia tak tulis titik di situ. Di akhir ayat sempurna mesti ada titik. Wajib ada titik. Okey, seterusnya nombor 2. Tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey, contoh ya. Contoh ni adalah ayat seru. Okey, wah, besarnya rumah itu. Wah, mesti ada koma. Ataupun amboi, cantiknya baju dia. Lepas daripada perkataan amboi mesti ada koma. Yang ni di sini wah, koma, besarnya rumah itu. Ada tanda seru. Seterusnya nombor 3. Tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Sebagai contoh, rambutan, betik, langsat dan duku adalah buah-buahan tempatan. Okey. Lihat di sini ada tanda koma, tanda koma, tanda koma. Kemudian dan duku. Okey. Diakhiri mesti dengan titik. Okey, yang keempat, muka surat 11. Masih dalam muka surat yang sama. Okey, koma ialah tanda memisahkan baris-baris pantun. Khususnya baris pertama dan ketiga. Contoh. Pisang emas dibawa berlayar. Masuk sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Okey, tengok. Di akhir baris pertama, kedua dan ketiga ada tanda koma. Okey, ini adalah dalam pantun. Seterusnya, muka surat 12. Koma ialah tanda yang memisahkan setiap baris dalam alamat surat menyurat. Contoh. Okey, disebabkan sekarang kita jarang sekali menghantar surat. Betul tak? Menghantar atau mengirim surat. Sebab semuanya melalui online, WhatsApp atau email. Kalau zaman dulu orang tulis surat, dia akan tulis macam ni. Guru besar ataupun dia tulis nama penerima, koma. Kemudian Sekolah Kebangsaan Seri Murni, koma. Kemudian 36000 Teluk Intan, koma, Perak, titik. Dia mesti format dia macam ni. Jadi antum bila tulis surat, atas sekali nama orang yang terima, nama sekolah, kemudian alamat. Okey. Jadi apa yang tugasan antum untuk pagi ini? Hanya ada 2 saja, sikit sangat tugasan antum maklim bagi. Okey, tugasan yang pertama ialah menyelesaikan aktiviti di muka surat 12. Aktivitinya ialah baca dengan intonasi yang betul. Muallim nak antum record voice message antum dan WhatsApp kepada muallim. Okey, apa yang antum perlu buat ialah muallim bagi contoh, baca dengan intonasi yang betul. Kasih ibu membawa ke syurga. Ilmu itu pelita hidup. Berkata benar amalan mulia. Kemudian, kita hendaklah bersikap jujur, amanah dan ikhlas. Ibu membeli sayur bayam, kubis dan sawi. Saya tinggal bersama-sama dengan ayah, ibu dan adik. Jadi, antum cuma baca dengan intonasi yang betul. Macam mana intonasi yang betul? Di bahagian koma mesti ada pause sekejap. Jujur, amanah dan ikhlas. Okey. Hantarkan voice message kepada muallim. Okey. Hantarkan mesej suara dengan intonasi bacaan yang betul. Bagi perhatian pada benda ni.
Okey. Sekali lagi Maklim ulang, tolong tengok video sampai habis. Jadi di sini antum boleh pause kan. Dan take note, bulatkan dalam buku teks, hantarkan pada Maklim. Seterusnya, latihan yang kedua adalah daripada buku teks muka surat 13. Buku teks muka surat 13. Okey. Baca dan letakkan tanda baca noktah atau tanda koma. Noktah atau koma pada ayat di bawah. Ayat pertama, negara Malaysia menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi di akhir ayat mesti ada apa? Antum tuliskan tanda yang betul sebagai contoh. Contoh saja. Okey. Antum tuliskan titik. Gambar pensel tu tak payah lukis. Gambar pensel tak payah lukis. Antum tuliskan gambar titik ni. Titik, kemudian antum ambil pensel warna. Pensel warna, apa-apa warna pun tak apa. Antum buat petak. Petak. Jadi maknanya akan nampak. Okey. Kalau koma pun sama. Bila ada perlu koma pun sama. Antum tuliskan, kemudian buat petak dengan pensel warna. Gambar pensel ni tak perlu lukis. Gambar pensel tak perlu lukis. Jadi itu sahaja tugasan antum. Sangatlah mudah. Di mana antum perlu buat tugasan ni? Antum perlu selesaikan ke dalam buku tulis Jawi. Tugasan ni antum perlu selesaikan ke dalam buku tulis Jawi. Okey. Sebarang pertanyaan antum boleh WhatsApp kepada Muallim dan pastikan antum selesaikan semua tugasan antum. InsyaAllah. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.